Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali saya Hazrina Zuraidin dalam MCG Report. Susulan dari tangkapan seorang suspek kes cubaan menyeludup dadah jenis syabu pada 4 April lepas, bahagian Siasatan Jenayah Maritim Ibu Pejabat dengan Kerjasama Maritim Negeri Selangor sekali lagi berjaya menahan kira-kira 56 kilogram dadah di sekitar perairan Selangor. Laporannya bersama Syamirul Saleh. Pada 31 Mei lepas, sekitar jam 11 malam, ketika anggota Maritim Malaysia sedang melaksanakan rondaan khas Ob Langkas di sepanjang perairan Selangor, sebuah bot fiber berwarna hijau tanpa nombor pendaftaran telah dikesan dan ditahan di kedudukan 3.4 Batu Nautika Barat Daya Sungai Kapar Kecil. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Laksmana Madya Maritim Kamaruzaman Abu Hassan, bot suspek yang menuju ke perairan Pulau Ketam telah diarahkan berhenti untuk pemeriksaan. Namun suspek telah bertindak agresif dengan melanggar bot penguatkuasa menyebabkan tembakan amaran dilepaskan. Namun tindakan itu tidak diendahkan suspek dan terus memucut sebelum dirempuh. Akibatnya, bot suspek rosak dan tenggelam. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian telah menemui 4 buni yang disyaki mengandungi dadah, dan pihak ABMN juga telah mendapati satu kali OKT warga tempatan telah mengalami kecederaan parah. OKT tersebut telah didapati meninggal dunia setiba di jeti pasukan polis Medin Pulau Indah. OKT bersama 4 guni di dalamnya disyaki dadah telah dibawa ke Maritim Negeri Selangor dan diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Negeri Selangor untuk tindakan lanjut. Seorang perempuan berumur 40 tahun dan seorang lelaki disyaki parti berumur 24 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Di atas meja ini ada kira-kira 56 kilogram dadah. Yang ini ekstasi. Manakala yang ini pula metafetamin. Dan kesemuanya dirampas oleh Maritim Negeri Selangor di kedudukan kira-kira 3.1 Batu Nautika berhampiran daratan terdekat iaitu Sungai Kapar Kecil. Jadi ke sini masih lagi dalam siasatan atau? Masih dalam siasatan. Nilai rampasan dadah berserta bot dianggarkan sekitar 3.33 juta ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup. Dalam pada itu, kru MCG Report turut mendapatkan penjelasan dari Timbalan Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Maritim, Kapten Maritim Ahmad Faridi Firdaus untuk mengulas lanjut. Ini sebenarnya adalah satu kejayaan yang agak besar bagi APMM secara generalnya. Ini melibatkan semua pihak lah. Semua pihak yang telah memberi kerjasama, terutama sekali maklumat awam yang akhirnya dapat kita menjejaki mereka yang akan membawa dadah inilah, menggunakan laut sebagai medium untuk menggerakkan dadah tersebut. Jadi dalam kes yang ini, kes yang baru-baru ini, kes dadah ini adalah juga hasil daripada siasatan lanjut daripada satu atau dua kes yang lepas. Jadi di mana dengan siasatan lanjut kita berhasil untuk menjejak player-player tertentu di darat dan kita berjaya untuk menanticipate lah bila lagi mereka akan menjalankan aktiviti mereka. Begitulah juga kita ingin menyampaikan pesanan lah kepada mereka, terutama sekali pada masyarakat awam, agar tampil ke hadapan lah, memberi kita maklumat dan bekerjasama dengan kita supaya laut kita ni, kawasan maritim kita ni dapat kita aman dan tenteramkan lah untuk kegunaan bersama. Dan kita memberi jaminan di sini bahawa identiti mereka kita akan rahsiakan, kita akan lindungi lah maklumat yang diberikan kepada kita.
Dan ini memang kita amat-amat menggalakkan. Sebab apa sahaja tindakan-tindakan yang kita buat, kalau tanpa maklumat daripada orang awam, kita rasa kita tak akan dapat memeteras jenayah-jenayah ataupun aktiviti-aktiviti yang tidak baik ini. Di belakang saya ini adalah bot fiber yang digunakan 2 warga tempatan manakala seorang disyaki parti bagi membawa keluar dadah ke perairan negara jiran. Dan seperti mana yang anda dapat lihat, pekerja forensik Maritim Malaysia sedang melakukan siasatan di tempat kejadian. Laporan Syamrul Salim bersama juru kamera Laskar Kanan Maritim Zul Hilmi Osman melaporkan untuk MCG Report. Tindakan berani sebuah kapal bekalan yang bersauh bersama sebuah lagi kapal yang merapat di tepinya menyebabkan mereka diperiksa dan akhirnya berjaya membongkar kegiatan sebenar mereka yang menjalankan aktiviti pemindahan minyak diesel secara haram di perairan Malaysia. Kapal-kapal tersebut ditahan sekitar jam 11.30 pagi 25 Mei lepas ketika bot ronda Maritim Malaysia Zon Maritim Kemaman melakukan rondaan rutin di sekitar perairan Terengganu pada jarak 3.4 batu nautika dari Kuala Kemaman. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Rashidil Hadi Abdul Rashid berkata, hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua kapal sedang melakukan pemindahan minyak secara ship-to-ship STS tanpa kebenaran yang sah. Telah dihampiri, anggota menggeledah telah membuat pemeriksaan dan didapati kedua-dua vessel gagal untuk mengemukakan dokumen kebenaran untuk menjalankan aktiviti STS di dalam had Pelabuhan Kemaman. Semakan pihak kami dengan Jabatan Laut Negeri Terengganu mendapati pemilik atau ejen kedua-dua vessel tersebut tidak membuat sebarang permohonan dengan jabatan terbabit. Kedua-dua kapal tersebut ditahan manakala kapten dan kru dibawa ke JT Zon Maritim Kemaman untuk siasatan lanjut. Hasil risikan daripada pihak Maritim Malaysia, kami percaya bot-bot supply vessel yang banyak terdapat di perairan Terengganu yang semasa menjalankan operasi mereka menjual kembali minyak lebihan kepada tanker-tanker yang membeli secara murah, secara pukas, dan ini sebenarnya adalah merupakan satu kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudara. Dan juga kita juga terima beberapa aduan daripada pihak nelayan yang tentang pencemaran minyak khususnya di perairan Terengganu lah. Dan kita percaya ini adalah kesan daripada aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kapten-kapten vessel supply vessel ini. Semasa mereka menjual minyak, mungkin ada minyak yang tertumpah ataupun minyak yang sengaja dikosongkan sebab mungkin tak ada buyer, so mereka terpaksa buang minyak-minyak mereka ni sebelum masuk ke JT, dan ini akan merosakkan ekosistem laut dan menjejaskan pendapatan hasil pendapatan nelayan tempatan. Mengulas lanjut berkaitan kesalahan pemindahan minyak secara haram ini, Rashidil Hadi menjelaskan ianya merupakan tindakan individu tanpa diketahui oleh syarikat pemilik kapal tersebut. Ini adalah tindakan individu lah. Maknanya oleh kapten dan kru kapal itu sendiri. Sebab syarikat dia sebenarnya mereka tidak ambil tahu sebenarnya. Mereka tahu benda ni berlaku, kejadian ini berlaku, tetapi mereka tidak memandang seriuslah perkara ini, dan keuntungan tu dapat kepada kapten dan kru kapal itu saja sebenarnya. Di Kemaman kita ada terima beberapa tip off lah ataupun maklumat lah daripada pihak awam yang membuat laporan seringkali berlakunya STS khususnya di sekitar khas Pelabuhan Kemaman dan Kuantan juga. Dan untuk tahu ini saja, kita ada buat beberapa tangkapan lah, termasuk juga kes-kes yang melibatkan kapal-kapal tanker
asing, khususnya daripada Thailand, yang kita percaya ada mempunyai kaitan dengan bot-bot nelayan asing Vietnam, sama ada membekalkan mereka minyak-minyak diesel yang diperolehi secara haram ini bagi membolehkan bot-bot nelayan asing ini menjalankan aktiviti di dalam perairan negara. Walau bagaimanapun, kami pihak maritim kita cubalah untuk engage dengan pemilik-pemilik bot tersebut, termasuklah juga dengan pihak Petronas dan ExxonMobil untuk membincangkan solusi yang terbaiklah bagi mengelakkan lagi perkara yang tak betul seperti ini berulang lagi pada masa hadapan. Kemasukan bot nelayan asing Vietnam ke perairan negara di Laut Cina Selatan sehingga kini masih berterusan meskipun pelbagai kaedah dan cara dilaksanakan bagi menyekat kegiatan itu. Kerakusan nelayan asing Vietnam ini mencuri hasil laut negara sememangnya satu tindakan yang degil dan keras kepala. Kurang seminggu bermula 22 sehingga 29 Mei lalu, 82 nelayan warga asing Vietnam bersama 10 buah bot nelayan asing itu ditahan maritim Malaysia di seluruh perairan Laut Cina Selatan. Bermula 22 Mei lalu di Kelantan, 2 bot nelayan asing Vietnam berjaya ditahan menerusi kuda laut pada jarak lebih kurang 65 ke 67 batu nautika daripada Muara Tok Bali sekitar jam 5.40 petang dan 6.05 petang. Pemeriksaan ke atas bot pertama mendapati bot dikendalikan 10 kru termasuk tekong, manakala bot kedua dikendalikan 2 kru termasuk tekong kesemuanya warga Vietnam berumur lingkungan 22 hingga 53 tahun, gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Di Sabah, Zon Maritim Kudat menahan 2 bot nelayan asing Vietnam yang menceroboh perairan Kudat. Semasa dihampiri, kedua-dua bot terpaksa cuba meloloskan diri dengan melakukan manuver berbahaya, namun cubaan mereka gagal. Kedua-dua bot terbabit bersama 15 nelayan termasuk tekong berusia lingkungan 30 hingga 42 tahun itu berjaya ditahan di kedudukan lebih kurang 4.6 dan 6.3 batu nautika dari Pulau Malawali Kudat, Sabah. Hasil pemeriksaan keseluruhan menemukan peralatan serta hasil tangkapan ikan pelbagai jenis dianggarkan bernilai RM2 juta termasuk bot dan bekalan diesel. Taktik sebuah bot nelayan asing bertindak melupuskan bahan bukti dengan membuang pukat ke dalam laut tidak berhasil apabila dipatahkan maritim negeri Sarawak di kedudukan lebih kurang 100 batu nautika dari Tanjung Po Kuching. Kejadian yang berlaku sekitar jam 4 pagi 27 Mei itu membabitkan adegan kejar-mengejar hampir 45 minit sebelum bot terbabit berjaya dipintas dan ditahan. Pemeriksaan mendapati bot terbabit tidak memiliki sebarang dokumen serta lesen dari Pengarah Perikanan Malaysia untuk melakukan aktiviti menangkap ikan di perairan negara. 6 kru termasuk tekong warga Vietnam berumur dalam lingkungan 22 hingga 51 tahun juga gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah ketika diperiksa. Manakala 29 Mei lalu, 2 lagi bot nelayan asing bersama 25 kru termasuk 2 tekong warga Vietnam berumur dalam lingkungan 20 hingga 50 tahun ditahan Zon Maritim Bintulu, Sarawak. Kesemua mereka gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah serta melakukan aktiviti penangkapan ikan secara haram di perairan Malaysia. Nilai rampasan bagi ketiga-tiga bot dianggarkan RM3 juta. Di Terengganu, modus operandi 3 bot nelayan asing menyamar sebagai bot tempatan dengan nombor pendaftaran palsu berjaya dikesan dan dipatahkan Zon Maritim Kemaman. Sejumlah 24 kru termasuk 3 tekong ditahan pada jarak sekitar 31 hingga 35 batu nautika timur laut Kuala Kemaman 25 Mei lalu. Bot-bot mencurigakan itu dikesan berikutan ciri dan struktur fizikal yang menyerupai bot nelayan Vietnam namun menggunakan nombor patil tempatan dan sedang menjalankan aktiviti perikanan dalam perairan negara. Pemeriksaan lanjut mendapati kesemua bot itu dikendalikan warga Vietnam dan semasa pemeriksaan,
dokumen pengenalan diri, permit kerja serta lesen bot yang dikemukakan agak meragukan. Turut dirampas peralatan mencadak sotong serta 1,500 liter bekalan diesel. Kesemua mereka ditahan untuk siasatan lanjut dan keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai lebih kurang 2.4 juta. Kesemua kes dikendali dan disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 serta Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kerajaan mengumumkan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi atau total lockdown fasa pertama di seluruh negara selama 14 hari bermula 1 hingga 14 Jun 2021 ekoran peningkatan kadar kebolehjangkitan wabak itu dalam negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti amalkan norma baharu dalam kehidupan seperti penjarakan sosial, kebersihan diri, pakai pelitup muka dan apa yang terbaik ialah duduk di rumah atau stay at home untuk bersama-sama melandaikan lekuk jangkitan COVID-19. Sekiranya perlu keluar, patuhi SOP yang telah dikeluarkan. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kita belum menang. Sehingga bertemu lagi. Azrina Zuraidin. Assalamualaikum.